Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Saya kata, kenapa buat begitu? Dia kata, ayah saya buat, kata dia. Lepas tu dia kata, tu imam kapal dia pun buat gitu kok. Saya pun garu kepala. Saya kata, takat yang ustaz lah, tak ada pula yang buka-buka tangan macam ni. Cuba kita tengok takbir hari masa sembahyang Jumaat hari ni. Saya suka, tuan-tuan, minta maaf. Saya bukan suka apa, bukan maksudnya saya berilmu banyak. Saya suka tengok ragam manusia hari Jumaat. Yang hebat lagi, kalau lagi sembahyang berjemaah, dia berlari nak kejar tu imam. Tu imam dah baca, dia berlari ni macam lebih laju pada Usain Bolt. Tahu Usain Bolt? Ni pemenang 100 meter Olimpik daripada Jamaika tu. Dia pun Allah, dia tak tahu perbuatan dia tu perbuatan yang haram. Dah kalau nak cepat dah tahu lah. Ni doktor orang kita dah hari Jumaat contohnya. Cuba kita tengok takbir, pelbagai ragam takbir. Ada yang takbir, pernah tak kita fikir macam mana takbir Nabi SAW? Macam mana cara Nabi bertakbir? Dah kalau kita nak tahu Nabi bertakbir, nak rujuk pada siapa? Kalau kita tanya-tanya balik, macam mana cara Nabi bertakbir? Sedangkan Nabi ni penyelamat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok tak, hari Jumaat ada gak orang kita ni, minta maaf, dia pergi sembahyang Jumaat lambat. Dia pergi sembahyang lambat, selepas dia sembahyang tahiyatul masjid tu okeylah, dia pun ajak orang lain bersalam dengan dia. Ni kiri kanan belakang depan. Dia tahu tak perbuatan itu perbuatan yang tak dibolehkan, sebab mengganggu orang sedang mendengar khutbah. Amalan yang paling afdal sewaktu khutbah Jumaat ialah mendengar khutbah dengan teliti, bukan tidur. Tapi tidur pun okey lah tu, daripada buat bising. Dengar khutbah. Ada orang dia berzikir waktu khutbah, berzikir subhanallah, subhanallah. Dia tak tahu bahawa perbuatan dia itu tak boleh. Yang hebat lagi, dia baca Quran. Dia kata alim tu, dia baca Quran. Nampak tak? Waktu itu tak sesuai. Nak berzikir tak sesuai waktu tu. Nak berzikir, berzikirlah bila-bila masa. Waktu tunggu traffic light boleh berzikir. Dengar khutbah. Sebab siapa yang mendengar khutbah dengan baik, Nabi kata Allah Ta'ala akan merahmati dia selama 7 hari. Bahkan di plus pula 3 hari, jadi 10, tuan-tuan muslimat. Abang tu pesan ke suami, bang pergi semayang ni, dengar khutbah elok-elok, balik nanti beritahulah juga kepada saya. Sambil makan tanya, bang apa isi khutbah tadi? Tu imam cerita begini. Tu. Lepas tu ada juga suami dia pandai kelentong. Dia kata imam beritahu tadi cerita bab kelebihan poligami. Minggu depan tak tanya dah. Tu sebab yang lelaki ni bukan dengar sangat. Sebab saya pun ada ketikanya tak dengar khutbah, tertidur. Siapa tertidur? Sebab maklumlah cerita khutbah tu ada yang lapuk. Cerita cintailah sungai, sungai adalah sumber air. Itu anak aku darjah 2 tahu. Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar, rambut dia banyak uban. Sebab apa? Dia nak cerita apa dalam khutbah every week. Nak cerita isu terkini. Tu. Jadi tuan-tuan, balik pada tadi, tingkatkan ilmu. Ilmu ni ada di mana-mana. Sekarang ni alhamdulillah, TV saya respect, TV Al-Hijrah bagus. Waktu baru ni ada satu tadika tu saya pasang kat dia, buka TV Al-Hijrah pagi-pagi, suruh budak tadika you tengok mana kartun, ada cerita-cerita molek lah, buka je suruh budak-budak tengok, bukan payah sangat. Lepas tu ada cikgu tanya saya, macam mana ustaz nak mengajar? Saya kata mengajar ni bukan payah, senang je mengajar. Suruh budak tengok TV boleh mengajar. Contohnya macam tengok cerita Upin dan Ipin. Tengok, lepas tu tengok mana perkara baik, mana perkara buruk. Saya kata, you nak mengajar apa? Ajak adab makan. Suruh budak bawa makanan daripada rumah. Lepas tu pergi ke kantin. Kalau gusar tanya, jemput dia sekali. Belajar tak semestinya dalam kelas. Lepas tu ajar budak macam mana makan. InsyaAllah dia belajar satu kali tu, dia ingat akan sampai bila-bila. Belajar makan, okey, berdoa, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kan begitu? Sebab tu kita kena terjemahkan doa tu pada anak murid. Allahumma barik lana, pada ya Allah berkatilah rizki yang Engkau berikan, sebab rizki ni milik mutlak Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Daripada apa yang kita makan ini boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Itu yang kita minta. Sebab apa? Perlu kita ingat Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga oleh Allah sebab kesilapan dia pada makan
Kan perasan tak ni? Nabi Adam silap makan dikeluarkan daripada syurga. Hawa silap makan dikeluarkan daripada syurga. Jadi kes dia kes silap makan. Sebab tu kita dengan makan perlu berhati-hati. Berhati-hati bab makan. Jangan sembarangan je makan. Sebab tu kita kena pastikan makanan kita itu halal di segi zahir dan di segi batin. Halal di segi zahir senang. Halal di segi batin yang ni. Halal di segi batin apa dia? Sumber. Sumber pendapatan. Kita mesti pastikan sumber kita itu sumber yang halal. Semalam saya masuk dalam seminar integriti. Banyak diberitahu. Bagus juga. Seminar integriti. Okey, saya yakin tuan-tuan dah sedia maklum tu. Amalan. Dengan adanya ilmu kita tahu apakah amalan yang utama. Sebagai contoh dah. Nabi kata apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebesar-besar zikir la ilaha illallah. Ada orang kita ni dia nak cari zikir-zikir yang pelik-pelik. Sambil kita buat kerja pejabat boleh. La ilaha illallah. Tapi tak payah pakai mikrofon. La ilaha illallah. Muslimat la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Istighfar. Itu. Seterusnya dia kata merapatkan diri, memahami dan berusaha mengamalkan Al-Quran dalam setiap tindak tanduk dan amalan. Quran ini merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Al-Quran merupakan mukjizat hidup yang akan ada sampai kiamat. Tapi orang kita ni suka simpan Quran. Hebat orang kita tak? Apabila majlis kahwin pun hantaran Quran, dia tak faham. Dia hantar Quran, patutnya dia kena ajar isteri dia Quran. Suami kena ajar isteri Quran. Ada suami haid pun tak tahu. I'm sorry to say lah, I'm speaking English. Saya pernah tanya student saya. Saya suka tengok pelajar-pelajar couple ni, saya panggil. Saya kata, kenapa couple? Betul je kamu minat kat dia? Betul Ustaz. Saya tanya pula yang perempuan, betul ke kamu minat kat dia? Betul Ustaz. Kalau betul-betul kamu minat, kamu kena jaga dia. Sebab apa? Bila saya datang Risda ni baru saya dapat ilmu. Pokok getah pun orang jaga, betul? Pokok getah kan? Kan ada orang tanam orang biar. Tak? Jaga tuan-tuan, pagar, baja. Saya pandai beritahu je. Ada satu pokok tu saya beli dah berapa bulan dah tak tanam-tanam lagi. Bawah tangga, tuan-tuan mati dah pokok tu. Astagfirullahalazim. Jadi saya kata kena jaga dia. Muslim kena jaga. Kalau betul-betul kau sayang kat dia, nak dia jadi isteri kau jaga dia betul-betul. Jangan saya pesan pada pelajar perempuan, lelaki, jaga. Lepas tu saya tanya lelaki pula, saya tanya depan perempuan lah, boleh beritahu saya tak berkaitan dengan haid? Kalau haid ni darah wanita, saya tanya berapa hari? Dia kata 30 hari Ustaz. 30 hari. Saya senyum. Ada orang tak tahu haid. Ada satu cerita tu tuan-tuan, mak pun tak tahu. Anak dia tak sembahyang. Kenapa kau tak sembahyang nak? Haid. Berapa hari dah? 20 hari mak. Mak dia pun kata, mak pun dulu pernah juga 2 tahun mari haid. Tak berhenti. Allahu Akbar. Bukan di sini, tempat lain. Jadi saya nak beritahu kepada yang lelaki, pelajar lelaki saya tu, kena ada ilmu berkaitan ni. Tapi ada orang dia ambil biasa je. Ada orang tak sah mandi wajib ada. Sebab tu baru ni saya pergi pada satu tempat, saya tanya menantu tu, pandai tak mandi wajib? Pandai tak mandi wajib dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, berkaitan dengan Quran tadi, kita mesti beramal dengan Quran. Yang paling penting baca Quran, niat. Baca Quran, sebab Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Seterusnya saya nak laju sikit, istiqamah dengan ibadat fardu. Ibadat fardu tak ada kompromi, wajib buat. Yang lelaki tak ada sebab, yang perempuan mesti ada waktu-waktu tertentu. Yang tadi tu uzur datang, jangan takut uzur datang boleh berhenti sembahyang. Puasa kena ganti je. Jangan puasa tak ganti. Tapi kalau katakan waktu puasa, tengah-tengah puasa sampai 6.30 baru datang haid, jangan kecewa. Pahala puasa dapat walaupun puasa hari itu batal. Itu yang disebut batal tapi dapat pahala. Itulah. Jangan kecewalah hari ni saja-saja saya puasa sampai 13 jam tapi batal, tak dapat pahala. Amalan fardu tak ada kompromi.
Solat wajib 5 kali sehari. Siapa yang tak solat, orang ni disebut orang yang hina. Walaupun dia tu minta maaf lah. Minta maaf buat apa? Orang tak solat memang orang hina, orang celaka. Orang tak semayang. Orang tak semayang, tuan-tuan, Masya Allah, ibarat kata dunia ni, bumi ni kutuk dia, nak telang nak. Orang tak semayang, tak ada kemuliaan kepada orang yang tak semayang. Itu orang tak semayang, tak ada kemuliaan. Sebab tu siapa yang tak semayang, taubat nasuha kepada Allah, qada balik semayang. Seingat-ingatnya qada balik. Sementara ada lagi umur. Sebab umur ni Allah Ta'ala bagi pinjam. Allah Ta'ala bagi pinjam. Kita kalau orang tarik subsidi mengeluh kita beratur panjang di sesuatu tempat sebab subsidi ditarik 20 sen, 15 sen, beratur kita. Tetapi tak ada orang pernah fikir nak beratur panjang untuk masuk ke tempat yang diredai oleh Allah. Sedangkan subsidi umur semakin dipendekkan, semakin diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan dunia, Masya Allah, macam baru ni lah, minta maaf lah, minyak naik 20 sen. Bukan minyak naik, subsidi dikurangkan 20 sen. Beratur tuan-tuan, hampir-hampir share pun nak beratur juga. Tapi tahu lambat, nak buat macam mana? Kalau tahu awal beratur juga. Waktu malam tu pergi bersyarah, saya tanya kenapa malam ni tak ramai orang. Saya tak tahu ke? Apa dia? Minyak naik 20 sen. Ya ke? Waktu tak ramai. Ya Allah ya Tuhan. Berkira betul. Tak apalah, memang patut berkira. Dah berkira apanya? Dah kalau memang minat yang tu, kan begitu kan? Contoh. Ini bukan politik, contoh. Berkira apanya kalau minat? Hantaran mahal apa tak? Contohnya anak kita nak kahwin. Anak nak kahwin, dia kata, kita pergi rumah masa merisik tu, dia kata 50,000. Apa kira? Anak kita tanya anak dah, memang kau nak betul ke? Minat betul? Oh ya, minat bah. Mak, okeylah, 50,000 pun 50,000 je. Apa pula balik berkira? Oh ya Allah, jangan begitu. Faham tak? Tak faham juga nak macam mana. Jadi tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah. Yang dunia ni kita nampak. Sebab tu tak ramai orang. Saya pagi ni baru saya dapat satu ilmu daripada Twin Tower. Twin Tower tu KLCC lah. Betul tak? Yang dua tu kan. Tak pernah lagi ada ustaz yang menyebut Twin Tower ni dunia akhirat. Pagi tadi dah di Aikin sebelum datang sini tadi. Very good ustaz tu. Dia kata Twin Tower tu kenapa kita tak imajinasikan dunia akhirat. Jambatan di tengah tu jambatan dunia akhirat. Boleh aku bawa dalam kuliah aku, dapat pahala ustaz tu. Begitu. Jadi nampak tak, kita nampak Twin Tower. Dunia akhirat dua-dua tegak. Sebab tu dunia pun tegak, akhirat pun tegak. Jangan tegak dunia saja. Kita ni tuan-tuan, ni penutup ni. Kita ni tuan-tuan sibuk sangat cari dunia kan. Sibuk kita cari dunia. Sebab tu pagi-pagi jam. Kan jam tu kan cari dunia, tak salah cari dunia. Sibuknya cari dunia. Tapi perasan tak kita? Kita ni sibuk cari dunia nak kaya tu. Mesti nak kaya tak? Takkan tak nak kaya. Agak-agaknya kalau kaya nak isteri dah ada belum? Dah ada? Belum lagi? Oh, dia di IPG saya ramai India. Belajar India. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita ni nak kaya tak? Kaya. Nak kaya. Saya kalau tanya nak kaya tak ustaz? Nak kaya. Nak kaya. Dunia ni begitu saya kata. Tapi kita ni sibuk cari dunia. Cari dunia sampai tak semayang, tak solat tak solat, tak buat ibadat, cari. Sampai mana? Sebab tu soalan saya bukan nak ni. Macam baru ni ada seorang pelajar, dia tiap-tiap semester dipanggil oleh disiplin. Jadi pensyarah yang bahagian disiplin tu panggil saya, ustaz, minta ustaz bagi tazkirah sikit. Saya tanya begini pelajar tu, dulu kamu datang sini, kamu ikut prosedur mana? Kamu masuk pintu depan ke pintu belakang? Pintu depan lah ustaz. Dah kamu isi borang nak minta ke kami panggil kau daripada rumah mari sini? Bahasa saya begitu je. Kamu mari sini ni, kami pergi jemput kau di rumah ke? Tak ustaz, isi borang. Isi borang ni dawat apa? Dia tulis itu tak? Dawat biru ataupun dawat hitam. Ada borang tuan-tuan kalau isi dengan dawat biru tak diterima, kena dawat hitam.